Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah pada malam ini saya akan kongsikan video berkenaan dengan kelas asas dan hari ini saya akan sambung topik 4.1. Saya sharekan di skrin di sini. Topik 4.1 bahagian 2 iaitu hujung lidah. Okay, kita akan tengok landasan kereta api. Okay, boleh buka di muka surat 13. Okay, boleh rujuk buku warna purple di muka surat 13. Okay, insyaAllah hari ini kita akan buat latihan bagi landasan kereta api. Okay, insyaAllah saya akan sebutkan dahulu. Saya akan sebutkan dahulu macam mana bunyinya. Okay, tengok dari bawah, mula. Okay, kemudian yang pertama, kita akan pergi. Saya ejakan tak, nganga, ya, sukun. Okay, jadi kita bunyikan satu-satu. Yang pertama, tak, nganga, ngangakan mulut menghasilkan bunyi tak. Okay, kemudian ya, sukun, kembali kepada makhraj huruf ya. Angkatkan tengah lidah ke atas, dia menghasilkan bunyi huruf I. Okay, jadi tak, nganga, ya, sukun berbunyi tai. Tai, kita nganga, kemudian kita senyum. Tai. Kita pergi pula di kotak warna hijau yang kedua. Tak, nganga, waw, sukun. Okay, sukun adalah tanda bulat kecil. Nganga tadi ialah baris atas. Saya ejakan sekali lagi. Tak, nganga, waw, sukun. Jadi kita eja sekali lagi. Tak, nganga, tengah-tengah mulut menghasilkan bunyi ta. Waw, sukun. Kita muncungkan mulut. Jadi terhasilnya bunyi huruf U. Okay, jadi kalau kita gabungkan tak, nganga, waw, sukun menghasilkan bunyi tau. Tau, nganga, kemudian kita muncungkan mulut. Tau. Okey, seterusnya kita pergi di kotak biru yang ketiga. Hamzah, nganga, tak, sukun. Kita tengok satu-satu. Hamzah, nganga, kita ngangakan mulut, menghasilkan bunyi a. Tak, sukun, kita kembalikan makhrajnya iaitu hujung lidah tolak di belakang gigi atas. At, jadi dia menghasilkan bunyi at. Okay, tetapi dia seolah-olah macam ada angin sedikit keluar. Kalau kita ambil tangan, letakkan di hadapan mulut, kita akan rasa ada angin yang keluar. At. Okay, kerana tak ni dia ada satu sifat, iaitu sifat berangin. Jadi untuk di kotak warna biru, dia menghasilkan bunyi at. Okay. Seterusnya saya gerakkan di kotak yang keempat, warna kuning. Hamzah, nganga, tak, sabdu, nganga. Okay, kalau kita tengok kat sini adanya tanda W kecil. Okay. Tanda W kecil ialah sabdu. Okay. Sabdu. Okay, itu adalah namanya. Tanda W kecil namanya sabdu. Okay, kalau kita jumpa tanda sabdu ni, kita nak buat apa? Kita kena gandakan huruf ta. Seolah-olah dia ada dua huruf ta. Dan huruf ta ini saya gantikan dengan huruf T. Seolah-olah ada dua huruf T. Okay, jadi macam mana bunyinya? Hamzah, nganga tadi kita ambil bunyi A. Dan gandakan huruf T ada dua. Okay, kemudian ta ini berbaris atas, berbaris nganga. Kita ngangakan mulut, maka tambah satu lagi huruf A. Okay, bunyinya menjadi atta. Tahankan di belakang gigi atas. Hujung lidah tahan di belakang gigi atas, kemudian kita lepaskan nganga. Atta. Okay, sekali lagi sudah ulang dari awal. Tai, tau, atta. Okay, kemudian kita naik di kotak warna kelabu. Okay, kita akan jumpa dengan huruf dal. Okay, suka untuk Ustazah ingatkan semula. Okay, makhraj ketiga-tiga huruf ini iaitu huruf ta, dal dan juga ta ialah. Okay, makhraj
makhraj huruf bagi huruf ta, dal dan juga ta, dal, ta ialah hujung lidah bertemu belakang gigi atas. Sekali lagi saya ulang, makhraj huruf bagi huruf-huruf ini ialah hujung lidah bertemu belakang gigi atas. Jadi saya sambung di kotak warna kelabu, dal, nganga, ya, sukun menghasilkan bunyi. Okay, dal, nganga seolah-olah DA, ya, sukun kita tambah huruf I. Okay. Tapi kalau saya eja macam ni, jangan baca dai. Kita kan tolak dekat belakang gigi atas seolah-olah macam pelat huruf D. Jadi dia menghasilkan bunyi dai, dai, bukan dai tapi dai. Ada beza. Kalau bezanya kita tolakkan sahaja hujung lidah di belakang gigi atas. Pastikan bersentuhan dengan belakang gigi atas. Dai, dai. Kita tengok pula bunyi yang kedua. Dal, nganga, waw, sukun. Dal, nganga, bunyinya da. Waw, sukun, kita tambah huruf U. Bunyinya ialah dau, dau, dau. Seterusnya di petak warna hijau. Hamzah, nganga, dal, sukun. Hamzah, nganga, dal, sukun menghasilkan bunyi. Hamzah, nganga kita tulis A, nganga mulut, A. Kemudian dal, kembalikan hujung lidah ke belakang gigi atas. Tetapi bagi huruf dal dia ada satu sifat, iaitu sifat lantunan. Kita dah tolak hujung lidah di belakang gigi atas, kemudian kita lantunkan, tarik balik ke belakang. Dia menghasilkan bunyi ad, ad. Hamzah, nganga, dal, sukun bunyi ad, ad. Okey. Seterusnya, hamzah, nganga, dal, sabdu, nganga. Okey. Sabdu tadi kita gandakan sekali lagi huruf D, ada dua. Hamzah, nganga, letak huruf A kat depan. Ini kita nganga juga, dal, nganga, tambah huruf A di belakang. Terhasilnya bunyi adda, adda. Okay, pastikan dia bunyi pelat D. Tolakkan hujung lidah di belakang gigi atas. Adda, adda. Okay. Saya ulang semula huruf ta dan juga huruf dal dari awal. Tai, tau, at, atta. Dai, dau, ad, adda. Okay, saya ulang sekali lagi nombor 1. Okay. Tai, tau, tai, tau, at, atta. Dai, dau, ad, adda. Okay. Seterusnya kita akan naik di kotak berikutnya. Kita akan pergi pada huruf ta. Jadi kita akan padamkan dahulu supaya dia boleh bergerak. Kita akan naikkan ke atas. Kita pergi 4 dahulu bagi huruf ta. Okay, kita pergi satu-satu. Yang pertama pada kotak warna kuning. Ta, nganga, ya, sukun. Okay, ta ini merupakan huruf yang tebal. Okay, huruf tebal. Cara tulisnya. Kita buatkan badan, kemudian kaki. Ta merupakan huruf tebal. Okey, ta merupakan huruf tebal. Jadi untuk huruf tebal, kita buncungkan sedikit untuk menyebutnya. Jadi ta, nganga, ya, sukun menghasilkan bunyi toi. Toi. Bukan tai, tetapi bunyinya toi. Ejaannya T-H-O-I. Toi. Tolakkan hujung lidah di belakang gigi atas, muncungkan sedikit mulut. To, kemudian kita senyum. Toi. Toi. Okey. Seterusnya saya pergi di bulatan di petak warna kelabu. Ta, nganga, waw, sukun menghasilkan bunyi. Ta, nganga bunyi to kerana hurufnya tebal.
to. Kemudian waw sukun, kita muncungkan mulut. Dia letak huruf U kat sini dan dia akan bunyi tou, tou, toi, tou, tou. Okey. Seterusnya di kotak warna oranye, hamzah nganga to sukun. Okey, dekat sini dia adanya terjadi lantunan. Okay, sini lantun. Okay, lantun maksudnya dia melantun dekat mana? Still sama juga makhrajnya. Hujung lidah dia tolak dekat belakang gigi atas. Tapi apa yang menyebabkan bunyinya berbeza? Kerana kita muncungkan sedikit mulut. Kerana huruf ta merupakan huruf tebal. Jadi ketika lantunan dia akan menghasilkan bunyi auto. Auto. Seolah-olah A, T, H. Kemudian dia ada lantunan sedikit, bunyinya tebal. Auto. Auto. Okay, seterusnya kita akan bergerak. Ada tanda sabdu pada huruf ta. Kita gandakan. Hamzah nganga ta. Sabdu nganga. Hamzah nganga bunyi A. Ta sabdu nganga bunyi. Kita gandakan bunyi ta tadi. TH. Seolah-olah ada 2 kali lah. Okay, kemudian kita letakkan huruf O dekat hujung kerana ta nganga bunyi ta tadi kan. Warna biru menghasilkan bunyi ta. Ta. Okay, jadi kat sini pun bunyi ta. Macam nak sebut dia? Auto. Auto. Jadi saya ulang balik 4. Toi, tou, auto. Auto. Toi, tou, auto. Auto. Okey. Kemudian kita akan naik ke atas. Padamkan dahulu supaya dia boleh bergerak. Okay, kita naikkan ke atas. Kita tengok ada tinggal lagi. Tadi kita dah selesai sehingga sini. Okay, ada seterusnya lagi kotak biru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi saya akan bacakan yang ini. Okay, kita tengok dia bergabung. Okay, ini ialah huruf ta, tak nganga, tak senyum, tak muncung. Jadi dibacakan pendek kerana tidak bergabung dengan apa-apa huruf selain huruf ta. Okay, bacakan pendek. Tatitu, tatitu. Tulis kat sini. Tatitu. Okey, berikutnya dal nganga alif. Dal senyum ya, dal muncung waw. Kita tengok kat sini terdapat tambahan huruf. Okey, di mana terdapat huruf selain huruf dal. Kita tengok kat sini adanya huruf alif, huruf ya dan juga tambahan huruf waw. Jadi kalau kita jumpa ada tambahan alif, waw dan juga ya, alif, ya dan juga waw, kita bacakan panjang 2 harakat. 2 harakat. Jadi kat sini bunyinya da, di, du. Bukan da, di, du tetapi da, di, du. Tolakkan hujung lidah di belakang gigi atas. Da, di, du. Da, di, du. Okay. Seterusnya, saya bergerak di kotak warna kelabu. Kita tengok dekat sini terdapatnya baris double. Maksudnya barisnya bertindan ada 2 kali. Dia kembar lah. Kita tengok ada 2. Baris nganga ada 2 kali. Baris senyum pun ada 2 kali. Baris muncung pun ada 2 kali. Okey. Apakah maksud baris yang double ni? Maksudnya dia kembar kan? Yang ini kita panggil bacaan tanwin. Baris itu dipanggil baris tanwin. Maksudnya ada gandaan pada baris. Dipanggil bacaan tanwin. Jadi kita tengok yang pertama, ta tanwin nganga, ta tanwin senyum, ta tanwin muncung. Kita pergi satu-satu bacaannya. Ta tanwin nganga bunyi ton. Ta tanwin senyum bunyi tin. Ta tanwin muncung bunyi tun. Ton, tin, pun.
ton, tin, tun. Macam mana nak menghasilkan bunyi tebal? Tolak sahaja hujung lidah di belakang gigi atas. Kemudian kita muncungkan mulut. Okay, bagi sebutan yang pertama, tok, tanwin, nganga. Tolak dulu hujung lidah dekat belakang gigi atas. Okay, dah parking, kita muncungkan mulut. Keluarkan bunyi ton. Ton. Okay, bagi bunyi tanwin, dia ada tambahan. Kita tengok sini. Ada tambahan huruf N dekat hujung. Tambahan huruf N. Jadi disebabkan itu bunyinya ton. Ada huruf N dekat hujung. Tin, tun. Tolakkan sahaja di belakang gigi atas. Bagi huruf tok, huruf yang tebal, kita akan rasa dia punya penolakan tu sedikit kuat berbanding huruf ta dengan huruf dal tadi. Ton, tin, tun. Okay, jadi saya tuliskan kat sini. Bunyinya, macam mana kita nak bacakan? Yang pertama bunyi ton. Yang kedua bunyi tin. Saya doublekan I supaya kita tak bunyi tin, dia bunyi tin. Okay, kemudian tun. Maka terhasillah bunyi ton, tin, tun. Ton, tin, tun. Okay, seterusnya kita pergi warna oranye kat sini. Di petak warna oranye, bacaan pendek bagi huruf dal. Dal nganga, dal senyum, dal muncung menghasilkan bunyi dadidu. Mohon maafkan saya. Ini kita baru perasan tadi. Here. Kita nak padam kat sini. Okay. Bagi kotak warna kuning tadi, saya katakan bacaannya panjang 2 harakat. Okay, jadi ejaannya ialah da, di, du. Panjangkan. Berperasan, maafkan saya tadi. Sekali lagi untuk di petak warna kuning, bacakan panjang 2 harakat. Da, di, du. Okay, kemudian saya akan sambung semula. Di kotak warna oranye, bacakan pendek. Da, di, du. Da, di, du. Jadi saya ejakan kat sini. Dadidu. Baru bunyinya pendek. Dadidu. Okey. Mungkin tak nampak sikit. Kita gerakkan ke tepi. Okey. Dadidu. Okey. Seterusnya kita pergi di kotak warna hijau. Bacaan tanwin. Seperti yang Ustazah katakan tadi, adanya tambahan bagi huruf N. Okey, jadi tak tanwin nganga menghasilkan bunyi tan. Tak tanwin senyum, bunyi tin. Tak tanwin muncung, bunyi tun. Bunyinya nipis kerana huruf tak merupakan huruf yang nipis. Jadi saya tuliskan kat sini. Bunyinya ialah tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Okey, seterusnya kita bergerak di kotak warna biru. Kita akan jumpa sekali lagi dengan huruf tok. Tetapi kalau kita tengok kat sini, huruf tok terdapatnya huruf tambahan alif, huruf ya dan juga huruf waw. Jadi dia dibaca panjang 2 harakat. Apakah maksud 2 harakat? 2 harakat bermaksud 2 gerak jari. Kita gerakkan. To, ti, tu. Bacakan panjang 2 harakat. Saya ulang sekali lagi bunyinya. To nganga alif bunyi to. Tok senyum ya bunyi ti. Tok muncung waw bunyi tu. To, ti, tu. Bacaan panjang 2 harakat. Jadi saya tuliskan kat sini bunyinya menjadi to, ti, tu. Kita bacakan panjang. Okey. Hasilkan bunyi to, ti, tu. Okay, seterusnya kita bergerak di kotak warna kuning. Okay, kita jumpa huruf tok sekali lagi. Tok bergabung dengan huruf tok dan bergabung sekali lagi dengan huruf tok. Tok nganga, tok senyum, tok muncung. Bacakan pendek. To, ti, tu. To, ti, tu. Saya tuliskan kat sini bunyinya ialah to, ti, tu. Tebalkan bunyi huruf tok. To, ti, tu. To, ti, tu. Okay, seterusnya kita pergi di kotak warna kelabu.
Bacaan panjang 2 harakat kerana apa? Kerana terdapatnya tambahan huruf iaitu huruf alif, huruf ya dan juga huruf waw. Bacakan panjang 2 harakat. Tak nganga alif, tak senyum ya, tak muncung waw. Ta ti tu, ta ti tu, panjangkan 2 harakat. Ta ti tu. Okey. Dan yang terakhir, landasan kereta api yang terakhir di kotak warna oranye, kita jumpa sekali lagi bacaan tanwin. Kalau kenal dia ada doublekan dia punya baris. Itu adalah tanda bagi bacaan tanwin. Tengok yang pertama ialah dal tanwin nganga, bunyi dan. Dal tanwin senyum, bunyi din. Dal tanwin muncung, bunyi dun. Dan, din, dun. Dan, din, dun. Jadi bunyinya ialah dan, din, dun. Okey. Itu adalah sebutan-sebutan huruf bagi landasan kereta api di muka surat 13 ini. Jadi insyaAllah seterusnya kita akan pergi di muka surat sebelah, muka surat 14. Tengok topik 4.1, latihan sambungan huruf. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini ada kotak, ada huruf ta, dal dan juga huruf ta berserta huruf-huruf perkataan-perkataan. Kita tengok kedudukan ta di awal, kedudukan huruf di tengah dan kedudukan huruf di akhir. Jadi saya akan kongsikan. Kita tengok kat sini. Saya guna warna oranye. Okay, yang pertama huruf ta. Ta di kedudukan awal. Okay, saya gariskan sekali lagi warna oranye supaya nampak lagi jelas. Okay, kat sini kita nak tengok perbezaan bagi huruf-huruf itu apabila dia bergabung. Okay, jadi yang pertama ta apabila berada di kedudukan awal seolah-olah dia punya mangkuk ni tinggal setengah sahaja. Tapi titiknya masih kekal. Titiknya masih ada dan mangkuknya sedikit kecil. Okay, jadi ini adalah bentuk huruf ta apabila berada di kedudukan awal kalimah. Ta, nganga masih mengekalkan bunyi yang sama, ngangakan sahaja ta, ta. Kemudian kita jumpa dengan huruf fa, senyum, bunyi fi, fi. Pastikan gigi atas bertemu bibir bawah, kemudian kita senyum. Fi, ta, fi. Kemudian huruf yang ketiga ialah huruf mim, muncung. Jadi kita muncungkan mulut. Mu, mu, bacaannya pendek sahaja. Okay, jadi kita tengok ta di kedudukan awal, kalimahnya ialah tafimu, tafimu. Okay, seterusnya kita bergerak di kotak sebelahnya, kotak sebelah kiri ta apabila berada di kedudukan tengah. Saya gariskan warna oranye. Kita apabila berada di kedudukan tengah, bentuknya juga sama macam kedudukan awal tadi. Seolah-olah mangkuknya tinggal setengah, mangkuknya kecil sahaja, tapi masih ada 2 titik di atas. Jadi kita tengok satu-satu. Mim muncung bunyi mu, ta nganga bunyi ta, fa senyum bunyi fi. Mutafi, mutafi. Okay, seterusnya yang ketiga. Lam senyum, kita jumpa dengan huruf lam. Lam senyum bunyi li. Ba muncung bunyi bu. Ta nganga bunyi ta. Okay, jadi kat sini kita nampak huruf ta apabila berada di hujung. Tengok bila berada di hujung, bentuknya akan kembali kepada bentuk asal. Panjang nak tarik ni. Bentuk asal. Kerana apa? Kalau kita tengok, mangkuknya penuh semula. Kalau dia duduk kat hujung, mangkuk dia akan penuh. Macam bentuk asal dia. Jadi, saya bacakan sekali lagi. Libuta, libuta. Okay. Seterusnya kita tengok di baris yang kedua bagi huruf dal. Huruf dal. Okay, sebelum tu saya nak tulis sekali lagi. Makhraj huruf, ketiga-tiga huruf ini. Makhraj huruf ialah, tukar warna, ambil warna purple. Okay. Hujung lidah
bertemu belakang gigi atas. Dan sudah panjangkan. Okey, jadi makhraj hurufnya ialah hujung lidah bertemu belakang gigi atas. Okey, jadi saya sambung semula di baris kedua tadi huruf dal. Okay, untuk huruf dal kita tukar warna hijau. Okay, jadi saya gariskan dal di kedudukan awal. Nah, yang ni. Kemudian kita tengok pula dal di kedudukan tengah. Dan dal di kedudukan akhir. Okey. Untuk huruf dal dia sedikit berbeza kerana apa? Kalau kita tengok dekat sini, kedudukan awal bentuknya still sama macam asal. Kedudukan tengah pun sama juga huruf dal. Dan di kedudukan akhir bentuknya juga sama, tidak berubah. Kenapa bentuknya tak berubah? Kerana dia tidak boleh bersambung di sebelah kiri. Maksudnya dia tak nak kawan dengan kawan sebelah dia. Sebabkan dia tak nak kawan, bentuk dia kekal, tidak berubah. Okay, jadi huruf dal kita tengok di kedudukan awal. Dal nganga, lam senyum, fa muncung menghasilkan bunyi dalifu. Dalifu. Seterusnya sudah bergerak di kedudukan tengah. Ba muncung bunyi bu, dal nganga bunyi da. Ba senyum bunyi bi. Budabi. Budabi. Okay, dan di hujung kedudukan akhir, fa senyum bunyi fi. Mim muncung bunyi mu, dal nganga bunyi da. Fi muda, fi muda. Okay. Seterusnya kita bergerak di baris yang ketiga, huruf to. Okay, huruf to. Ini adalah huruf to. Ini ejaan asal dia. Kalau kita tengok di kat muka surat 1, to. To. Okay. Untuk huruf to, saya tukar warna lain. Kita ambil warna biru. Okay, jadi untuk huruf to, saya gariskan, kita tengok di kedudukan awal. Okay, dia mengekalkan bentuk yang sama, ada struktur perutnya dan juga kaki. Okay. Kemudian kita tengok pula di kedudukan tengah. Huruf to ni dia kekal bentuknya. Sama juga ada perut dan juga kaki. Dan apabila to berada di kedudukan akhir kat hujung, bentuk dia lagi sama macam dengan bentuk asal dia. Sama dia. Kita tengok dia ada echo sikit kat belakang ni. Kat kedudukan hujung dia ada juga echo. Kekalkan bentuk asal dia. Okay, jadi Ustazah pergi satu-satu. Huruf to di kedudukan awal. To nganga bunyi to. Ba senyum bunyi bi. Lam muncung bunyi lu. To bilu. To bilu. Okay, seterusnya yang kedua di kedudukan tengah. Mim muncung bunyi mu. To nganga bunyi to. Nun senyum bunyi ni. Menghasilkan bunyi mu to ni. Mu to ni. Okay, dan yang terakhir di kedudukan akhir. Ba senyum bunyi bi. Lam muncung bunyi lu. To nganga bunyi to. Menghasilkan bunyi biluto. Biluto. Okay, jadi insyaAllah saya akan ulang sekali lagi. Kita tengok bacaan yang pertama. Okay, tak di kedudukan awal dan menghasilkan bunyi ta, fi, mu. Okay, seterusnya di kedudukan tengah menghasilkan bunyi mu, ta, fi. Dan di kedudukan akhir menghasilkan bunyi li, bu, ta. Okay, seterusnya saya bergerak di baris yang kedua bagi huruf dal di kedudukan awal menghasilkan bunyi da, li, fu. Di kedudukan tengah menghasilkan bunyi bu, da, bi. Di kedudukan akhir menghasilkan bunyi fi, mu, da. Okay, seterusnya kita bergerak di baris ketiga bagi huruf to. Okay, yang pertama kita tengok menghasilkan bunyi to, bilu. Kemudian di kedudukan tengah menghasilkan bunyi mu, to, ni. Dan di kedudukan akhir menghasilkan bunyi bilu, to. Okay, jadi Ustazah ulang sekali lagi. Boleh bacakan bersama-sama. Baris yang pertama huruf ta di kedudukan awal. Tafimu.
Di kedudukan tengah, mutafi. Di kedudukan akhir, libuta. Baris yang kedua, huruf dal di kedudukan awal menghasilkan bunyi dalifu. Kedudukan tengah, budabi. Di kedudukan akhir, fi muda. Seterusnya baris yang ketiga bagi huruf ta. Ta di kedudukan awal menghasilkan bunyi tabilu. Di kedudukan tengah menghasilkan bunyi mutani. Dan di kedudukan akhir menghasilkan bunyi biluto. Okey. Okey, insyaAllah untuk kelas malam itu, pada kelas malam ini, itu sahaja bagi pembelajaran malam ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.